dalam aktiviti pembuatan roti dan batik. Assalamualaikum kepada adik saya Raul. Terlebih dahulu boleh tak perkenalkan diri adik sendiri? Nama siapa, kelas, umur berapa? Nama saya Khairul Hikmah bin Abdullah Kawi, kelas KSM 5, umur 12. 12 tahun. Maknanya sekarang ni adik tengah nak SPM kan? 12 tahun. Okey, boleh tak cerita pengalaman proses pembelajaran dekat sekolah ni? Apa yang adik belajar? Seronok tak? Seronok. Dengan kawan-kawan boleh tak ceritakan masa dengan kawan-kawan ni macam mana? Gaduh. Ada tak yang best friend adik sendiri? Boleh tak ceritakan siapa kawan yang adik rapat? Semua rapat. Okey, untuk sesi pembelajaran, macam mana adik buat mengatasi pembelajaran tersebut? Macam tak boring tak belajar sini ataupun tak boring ke? Macam mana adik mengatasi masalah tersebut? Kalau boring, saya buat je lah, tidak payah. Tak pernah skip pelajaran. Kalau dari segi pembelajaran, adik suka belajar sendiri ataupun belajar secara berkumpulan? Berkumpulan. Kalau sendiri, best tak? Boring, rasa sendiri ya? Okey. Cikgu kat sini okey tak? Dengan adik? Okey. Boleh tak ceritakan cikgu yang adik suka? Cikgu Bahtiar lah. Cikgu Bahtiar. Kenapa adik suka Cikgu Bahtiar? Sebab dia baik, banyak belajar kami juga. Di mana ada adik yang pula? Okey, contoh yang adik belajar dengan Cikgu Bahtiar, boleh ceritakan tak? Kita dah roti lah, banyak yang dia ajar dan kami tahu. Kami tahu, dia ajar, dan mesti kami faham. Okey. Okey, dalam sisi pelajaran, adik suka yang macam belajar praktikal ataupun adik suka belajar teori? Maksudnya teori ni menulis ke, membaca ke? Dua. Paling yang adik suka sangat? Tiga. Sebab adik mahir dalam pelajaran ni. Boleh buat roti. Itu saja soalan. Terima kasih. Selamat pagi, selamat sejahtera. Hari ini saya berada di SMK Melaka bersama Cikgu Bahtiar. Dan hari ini saya akan membuat Cikgu Bahtiar. Soalan pertama, saya nak dari pandangan cikgu, macam mana cara cikgu menetapkan proses pembelajaran pelajar dalam kelas cikgu sendiri? Selamat pagi juga, terima kasih. Okey, untuk proses pembelajaran pelajar, kita pun faham pelajar kita ni adalah pelajar pendidikan khas, dan mereka terdapat itu individu lah, ada yang lemah dari segi itu, lemah dari segi ini, tapi kita ada talent. Macam biasa kita rancang PDPC mengikut APS macam biasa, kita lihat. Dan proses pengajarannya tetap berjalan macam biasa. Cuma untuk pelajar pendidikan khas ni, walaupun kita dah merancang, tetapi kita melihat juga kepada situasi semasa, contoh emosi pelajar. Satu lagi contoh, kadang-kadang kita tak dapat jangka untuk pelajar pendidikan khas. Apa yang kita rancang ini kadang-kadang kita tengok mudah, tetapi bila macam emosi tak teratur, mungkin ada masalah sedikit-sedikit, dia sangat menjejaskan tumpuan para pelajar. Jadi kita kena pandai untuk sesuaikan diri. Kalau dah buat perancangan tu, kita boleh kita boleh buat perubahan. Kita boleh tukar perancangan yang telah kita buat dan kita buat benda lain ikut situasi semasa pelajar. Dan proses pembelajaran macam juga dia harus sederhana. Kita tetapkan kita punya objektif, kita tetapkan kita punya kriteria kejayaan,
Dan alhamdulillah kelas saya ini sebab ini merupakan kelas assessment tingkatan 5. Jadi untuk tahap intelek diorang berbagi pelajar-pelajar kelas lain di PPKI, mereka yang terbaik lah. Jadi setakat ini alhamdulillah bila kita tetapkan LO dan SC, LO adalah learning objektif, SC ini sukses kriteria lah, kejayaan. Alhamdulillah kita dapat capai. Tapi kalau dia terlalu tinggi untuk masa itu, kita tengok pelajar tak dapat capai, kita boleh ubah kriteria kejayaan. Dia akan jawab soalan. Jadi mengikut peringkat lah cikgu untuk mencapai objektif, cikgu boleh ubah soalan untuk kesesuaian. Jadi soalan seterusnya saya seperti yang cikgu katakan tadi, cikgu kena bagi balance dalam satu hari dalam pembelajaran cikgu. Jadi apa cara cikgu untuk mengatasi pelajar-pelajar yang nampak kelemahannya dari segi pembelajaran ataupun mungkin kemahiran cakap, bergaul dalam kelas, dalam proses pembelajaran sendiri. Dan bagi pandangan cikgu, adakah pihak sekolah memberi bantuan yang cukup dalam pembelajaran? Okey, untuk pelajar pendidikan khas, di samping kita menyediakan rancangan pelajaran harian, rancangan pelajaran harian yang umum untuk kita target untuk satu kelas. Tetapi untuk pendidikan khas dia ada spesial sikit. Kami guru-guru pendidikan khas diwajibkan untuk membuat rancangan pengajaran individu. Maksudnya kita target untuk setiap individu. Contoh untuk pelajar ni, cikgu bagi contoh untuk subjek IM. Kalau dia tak pandai membaca, seorang ni kita target untuk RPI dia. Tahun ini dia mengenal huruf atau dia boleh membaca sebut kata KV atau KVK. Tapi sekarang kalau dulu RPI dia menjurus pada masa pelajaran, tapi sekarang dia secara umum. Kalau kita tengok pelajaran yang okey, kita fokus pada tingkah laku dia. Contoh, kalau seorang pelajar kita terlalu sangat pemarah, jadi RPI kita target macam mana untuk mengurangkan dia boleh mengawal perasaan dia lah. Bagi soalannya, tapi adakah pihak sekolah memberi cukup bantuan dalam memberi alat bantu mengajar? Okey, untuk bantuan, pihak sekolah memang menyediakan kemudahan yang sangat cukup. Dan untuk pendidikan khasnya, peruntukan dia boleh dikatakan sangat besar. Untuk subjek saya sendiri, asal pembuatan roti setahun kami dapat dalam 13-14 ribu. Kita tengok alat-alat di dalam itu pun besar-besar dan harganya mahal. Di samping menyediakan alatan, pihak sekolah juga selalu menekankan atau mengingatkan cikgu untuk fokus pada pelajar, beri perhatian. Dan untuk pendidikan khas ni memang kita faham dia belajar dia bermacam-macam ragam. Dan untuk bantuan itu saya rasa pihak sekolah memberi bantuan yang lebih dari cukup. Jadi untuk disimpulkan lagi, pihak sekolah dah beri bantuan kepada cikgu dalam bentuk pembiayaan, teknologi dan sokongan. Sokongan. Okay, jadi soalan seterusnya ialah adakah pelajar dalam kelas cikgu sendiri dapat menyesuaikan dengan teknologi ataupun bantuan yang telah disalurkan di sini? Memang kalau sesuatu alat atau bantuan itu mula-mula memang dia agak sukar lah. Tapi dengan bantuan guru dan dengan proses ulangan, proses pengajaran lagi, dia boleh sesuaikan diri lah. Dan proses pengajaran ni dia tak suka lah. Cuma kena buat penyesuaian untuk situasi semasa. Jadi nampaklah alat bantuan ini dapat mengatasi kelemahan pelajar-pelajar dalam pembelajaran sendiri. Jadi bagaimana pula dengan susun atur kelas? Banyak membantu ataupun cikgu dalam tetapan tu banyak tekanan?
sebelum ni, sebelum COVID melanda ni lah, kita buat pelajaran untuk group atau station. Tapi sebab kita nak ikut SOP, terpaksa lah sebenarnya buat style macam itu lah. Macam itu. Jadi cikgu rasa yang ni menjadi satu tekanan ataupun lebih membantu dalam proses pembelajaran? Dia tak ada lah tekanan, tapi kalau proses pengajaran sebelum ini kita lebih kepada aktiviti hiburan. Jadi untuk aktiviti ini kita nak buat aktiviti hiburan bersuka sedikit lah. Jadi cikgu rasa dalam susun atau macam ni boleh masih membantu dalam pembelajaran dalam satu bukan satu. Jadi soalan terakhir saya cikgu, setengah murid berkeperluan khas diabaikan dalam sekolah oleh murid yang mempunyai kesempurnaan. Oleh itu murid berkeperluan khas memerlukan berkomunikasi dengan kumpulan sahaja. Jadi apa cikgu rasa pentingnya dasar pendidikan inklusif kepada murid-murid cikgu sendiri? Sebelum ni kita buat program inklusif sekarang, maksudnya beberapa subjek atau aktiviti di wajar perdana. Kita bagi program inklusif ni, kalau pelajar yang berkemampuan, kadang-kadang dia punya tahap berbanding pelajar PPKI di sini tahap yang tak tinggi. Jadi kalau kita ikut level kawan-kawan yang rendah, dia cepat pulih. Jadi kita bagi peluang untuk mengikuti program inklusif dan ikut pelajaran harus perdana lah. Di samping itu untuk pergaulan juga, untuk masa depan orang kita juga bergaul dengan tidak di kelompok pelajar PPKI sahaja. Jadi dia punya pandangan lebih luas dan banyak benda yang dia tahu. Jadi untuk menyimpulkan lagi contoh yang cikgu telah terangkan tadi, pentingnya dasar inklusif ni untuk bagi mereka satu expose kepada dunia luar dengan cara mereka berkomunikasi. Betul. Okey, jadi terima kasih Cikgu Fatia. Okey, assalamualaikum cikgu. Berjumpa lagi kita. Saya nak tanya tentang adik Khairul yang kita orang temu bual sebentar tadi. Soalan dia adalah apakah perbezaan ketara dalam pembelajaran adik Khairul tersebut di sekolah? Untuk adik Khairul ni, banyak maklumat yang saya dapat sebab kami sentiasa berhubung dengan ibu bapa. Jadi Khairul ni di rumah, di sekolah dia merupakan pelajar yang sangat aktif. Kalau kita tanya soalan, dia akan jawab, dan kalau kita minta tolong untuk buat sesuatu pun dia merupakan seorang yang sangat rajin. Dan di rumah pun, bapak dia pun selalu cakap Khairul ni rajin. Tapi cuma kadang-kadang mungkin ruang lingkup dia di rumah itu agak kecil berbanding di sekolah. Tepat. Jadi kadang-kadang di rumah dia kadang-kadang agak melawan sedikit lah. Bila di sekolah dia banyak bergaul, jadi dia bebas, mungkin dia lebih cakap aktif. Jadi saya tengah bertanya dengan cikgu tadi dalam apa antara bantuan yang sekolah telah beri kepada pihak cikgu dan juga pelajar. Jadi yang ini lebih spesifik iaitu apa pembiayaan atau sokongan luar yang sekolah telah salurkan dalam golongan pelajar pagi, golongan pelajar PPKI. Untuk pelajar PPKI, setiap pelajar PPKI yang berdaftar di sekolah, mereka layak untuk menerima kita sebut PMK, Pegawai Murid Khas. Dia dalam 159. Dan dia biasanya dibayar 2 kali setahun, yaitu pertengahan tahun dan ujung tahun lah. Dan dengan bantuan PMK ni lah, kita berharap ibu bapa dapat memberi keperluan asas untuk persekolahan anak mereka lah. Terima kasih Cik Fatia. Hai, okey, sekarang jom kita tengok proses pembuatan roti dengan mencanting batik. Jom.
Dalam melakukan peninjauan terhadap SMK Muara Tuang, aliran pendidikan inklusif sebentar tadi, terdapat beberapa cadangan penambahbaikan PDPC yang boleh dilakukan. Antaranya ialah pada era ini, bukan sahaja teknologi yang semakin berkembang, malah murid-murid juga telah didedahkan dengan sesuatu yang lebih maju seiring dengan perkembangan dunia teknologi sekarang ini. Oleh itu, sebagai seorang guru, kita perlulah memikirkan pendekatan yang ampuh untuk pelajar berminat untuk belajar dalam semua mata pelajaran. Salah satu pendekatan yang boleh dibuat adalah dengan menggunakan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran, lebih-lebih lagi untuk pelajar sekolah menengah berpendidikan khas yang akan menempuh ke alam yang lebih mencabar. Bukan itu sahaja, guru haruslah menggunakan variasi pendekatan yang pelbagai dengan mengakses kemudahan-kemudahan yang seiring dengan peredaran zaman. Hal ini kerana sekiranya guru masih menggunakan pendekatan yang berbentuk tradisional, maka guru terus dalam keadaan kurang mahir untuk menggunakan kemudahan teknologi seperti LCD projector, pembesar suara dan lain-lain, sekaligus menjadikan pelajar yang turut ketinggalan dengan zaman teknologi semakin berkembang. Seterusnya, guru perlulah menambahkan lagi ilmu dan pengetahuan serta sentiasa menambah baik pengajaran yang sedia ada. Tambahan pula, dengan wujudnya kemudahan teknologi pada zaman kini dapat membantu guru untuk mengasah diri menjadi lebih mahir dalam menyampaikan PDP secara kreatif. Hal ini dapat meningkatkan lagi tahap kesediaan guru untuk berhadapan dengan murid-murid khas. Pada pendapat saya, dengan menggalakkan pengajaran secara berkumpulan dalam kelas inklusif akan menjadikan PDPR di dalam kelas lebih kreatif. Hal ini dikatakan sedemikian kerana para pelajar berkeperluan khas kebanyakannya lebih suka untuk melakukan sesuatu perkara itu secara berkumpulan atau berkelompok. Ini memudahkan mereka untuk saling membantu dalam melakukan sesuatu perkara atau apa yang diajar oleh guru masing-masing. Kedua, dengan menyediakan hadiah kecemerlangan bagi murid yang berjaya pada peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan akan menjadikan murid berkeperluan khas ini lebih bersemangat dalam melakukan sesuatu perkara. Para pelajar berkeperluan khas ini memerlukan sokongan dan dorongan bukan dari segi moral sahaja. Dengan memberikan hadiah ataupun ganjaran akan menjadikan mereka lebih aktif melakukan sesuatu perkara. Di peringkat sekolah ataupun di dalam kelas, guru seharusnya banyak melakukan aktiviti-aktiviti yang menawarkan hadiah kepada mereka. Hal ini bertujuan untuk menarik minat mereka dalam aktiviti PDPR yang dijalankan. Di samping penularan virus yang memberi impak terhadap sistem pembelajaran kini, ianya juga telah memberi peluang terhadap guru untuk melakukan proses penambahbaikan PDPC. Kami juga telah mempelajari bahawa program pendidikan inklusif bukan sahaja memberi peluang, malah memberi pendedahan kepada murid berkeperluan khas untuk menyesuaikan diri dalam aspek hubungan sosial serta komuniti setempat untuk lebih berdikari dan mengurangkan sifat kebergantungan terhadap orang di sekeliling mereka. Secara kesimpulannya, jelaslah bahawa semua pihak termasuk ibu bapa, guru, malah pelajar sendiri mempunyai peranan yang besar untuk menjayakan proses pembelajaran lebih lancar dan bermanfaat, terutamanya bagi kegunaan pada masa hadapan dan di luar sekolah.
Apakah program pendidikan inklusif? Program pendidikan inklusif bermaksud suatu program pendidikan bagi murid berkeperluan pendidikan khas yang dihadiri oleh murid berkeperluan khas bersama-sama dengan murid lain dalam kelas yang sama di sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan. Pendekatan PPI terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah inklusif penuh. Inklusif penuh merupakan MBK belajar secara sepenuh masa bersama-sama murid arus perdana. MBK mengikuti pembelajaran bagi semua mata pelajaran akademik berasaskan kurikulum kebangsaan atau kurikulum kebangsaan yang telah diubah sesuai dengan bantuan atau tanpa bantuan perkhidmatan sokongan. Manakala inklusif separa pula adalah MBK belajar bersama-sama murid arus perdana bagi mata pelajaran akademik atau aktiviti kurikulum akademik atau aktiviti kurikulum bagi masa yang tertentu sahaja mengikut keupayaan mereka. Selamat PPI meningkatkan penyertaan dan memberi peluang kepada murid berkeperluan khas mengikuti program akademik dan bukan akademik bersama-sama murid di arus perdana. Program pendidikan inklusif juga memberi kesedaran kepada masyarakat supaya tidak menafikan potensi murid berkeperluan khas dan percaya bahawa ketidakupayaan mereka boleh diminimumkan jika diberi peluang yang sama. Keempat, objektif PPI. Pertama, memastikan MBK mendapat hak sama rata untuk belajar dalam persekitaran tanpa halangan. Kedua, meningkatkan kesedaran dan penerimaan warga sekolah serta komuniti tentang kepelbagaian keupayaan MBK. Ketiga, membina keyakinan diri MBK bagi mencapai potensi yang optimum. Keempat, memastikan MBK dapat menyesuaikan diri dengan murid arus perdana bagi meningkatkan kemahiran kehidupan harian mereka. Murid berkeperluan khas yang ditempatkan di program pendidikan inklusif tidak lebih daripada 5 orang di setiap kelas. Murid berkeperluan khas ditempatkan di kelas yang setara dengan pencapaian mereka. Saiz kelas arus perdana yang menjalankan program pendidikan inklusif sebaik-baiknya mempunyai bilangan murid kurang daripada 30. Pentaksiran. MBK dalam inklusif penuh menjalani pentaksiran dan penilaian sama seperti murid lain di arus perdana dalam aspek kurikulum dan kokurikulum. Kriteria murid. Yang pertama, melepasi tahap penilaian menggunakan instrumen yang telah ditetapkan oleh KPM. Kedua, umur MBK mestilah mengikut kohort umur murid di arus perdana atau tambahan setahun sahaja daripada umur murid arus perdana. Seterusnya, pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama, murid berkeperluan khas MBK dalam PPI belajar menggunakan sistem kurikulum kebangsaan. Yang kedua, pengubahsuaian kaedah pengajaran, penyediaan bahan dan penyampaian boleh dilakukan bagi memudahkan MBK menerima pembelajaran. Seterusnya ialah guru. Guru arus perdana yang mengajar di kelas inklusif hendaklah diberi latihan dalam mengendali MBK. Bagi sekolah yang mempunyai PPKI, guru pendidikan khas memainkan peranan yang penting dalam membantu guru aliran perdana mencayakan PPI.